عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه صل على Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah SWT. Dan kita dapat bersama pada pagi ini dalam program yang dianjurkan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara Tazkirah Pagi. InsyaAllah bersama dengan saya pada pagi ini. Beberapa hari yang lepas ada Ustaz Zul Ramli, ada Umi Dr. Robiah dan ini saya lah ni, insyaAllah. Dan saya ucap mohon maaf atas sikit kekurangan ni. Line tak apa, bukan line tak apa cantik, dudukan kamera yang saya tak puas hati sebenarnya. InsyaAllah. Dan salih Azim Muhammad, dan tajuk yang nak kita bincangkan ialah hijrah dan amanah. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak maklumkan bahawa Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara merupakan salah satu daripada badan yang duduk di bawah Majlis Dakwah Negara, Dewan Dakwah ni, dan kita menumpukan kepada program-program dakwah lah, program dakwah khususnya Salih Azim Muhammad, dan masing-masing ada kluster ataupun tanggungjawab masing-masing. Dan saya sendiri pun diamanahkan untuk menumpukan daripada bahagian Salih Azim Muhammad corporate, dakwah kepada corporate. Dan masih ada yang buat dakwah, ada bahagian kebajikan, ada dakwah remaja, ada dakwah IPT, sebagainya lah. Saya sendiri diamanahkan untuk menjaga dakwah kepada korporat. InsyaAllah. Dan tajuk yang nak kita bincangkan pada pagi ini ialah hijrah dan amanah. Sesuai dengan waktu ni, waktu hijrah ni tuan-tuan, Salih Azim Muhammad, waktu kita duduk masih bincang tentang hijrah Nabi SAW ni, amat sesuai lah kita bincang tentang ni. Kita ni kan jenis seasonal. Dia bagus ke tuan-tuan? Bila masuk saja Muharram, kita cerita pasal hijrah Nabi SAW. Masuk pula time Salih Azim Muhammad, bulan Rabiul Awal, cerita tentang kelahiran Nabi SAW. Masuk bulan Rajab, cerita Isra Mi'raj. Macam-macam tu lah keadaannya. Kita ni seasonal. Tapi bagus. Lama-lama kita susun supaya apa? Supaya kita ni sentiasa ingat. Setiap tahun ulang benda yang sama, supaya benda ni akan ingat dan lekat di
dalam hati kita berkaitan dengan kisah hijrah Nabi SAW, kisah kelahiran Nabi SAW, dan apa sahaja yang berlaku pada baginda Nabi SAW, ataupun dalam Muhammad peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW berhijrah keluar daripada Madinah, keluar daripada Mekah pada 27 hari bulan Safar. 27 Safar. Keluar dari Safar, maksudnya Nabi SAW bukan berhijrah pada bulan Muharram. Kata, pasal apa pula kita letak hijrah bulan Muharram, sedangkan Nabi SAW keluar tak ada sangkut paut dengan bulan Muharram. Nabi SAW keluar pada bulan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Safar, 27 Safar Nabi SAW keluar. Dan Nabi SAW daripada 27 Safar tu Nabi SAW pergi ke Gua Thur, sembunyi dekat Gua Thur selama 3 hari. Daripada situ, salli ala Sayyidina Muhammad, daripada Gua Thur 3 hari. Kemudian pada 1 Rabiul Awal baru Nabi SAW keluar untuk bergerak. Dan Nabi SAW sampai di Yathrib pada 12 Rabiul Awal. Perjalanan lebih kurang 12 hari. Tuan, jadi tak ada kaitan langsung dengan bulan Muharram. Pasal apa bulan Muharram tu? Tuan, kisah peristiwa hijrah ni berlaku memang pada bulan Safar. Nabi SAW sampai bersesuaian dengan tarikh lahir baginda Nabi SAW pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Dan habis Muharram ni main mana? Muharram ni tuan-tuan, satu cadangan yang dicadangkan oleh sahabat Nabi SAW ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang pada ketika tersebut menjadi Amirul Mukminin ataupun Khalifah, dia cadang untuk orang Islam ada kalender Islam sendiri. Ada kalender dia sendiri. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalender dia sendiri dengan maksud salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum ni orang Islam tak ada kalender dia. Dia tak ada kalender dia. Dia Allahumma salli Muhammad, orang lain semua ada kalender dia sendiri. Orang Rom ada kalender sendiri. Negara-negara negara-negara yang maju pada kisah tersebut ada kalender sendiri, tapi orang Islam tak ada kalender sendiri. Dan waktu tu Islam dah memerintah 1/3 dunia. 1/3 dunia orang Islam memerintah. Waktu tu nak hantar maklumat jadi susah. Sayyidina Umar hantar maklumat pergi dekat governor dia dekat satu tempat, sampai dekat sana tarikh dia tanya pula, tarikh ni untuk tahun ni ke untuk tahun lepas. Jadi susah. Maka Sayyidina Umar panggil kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dengan orang yang alim, kemudian berbincang dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad buat satu keputusan, ambil satu keputusan untuk bilakah tarikh permulaan kalender Islam ni kita nak start kalender Islam ni bila. Maka ada sahabat yang cadang, apa kata kalau kita mulakan tarikh kalender Islam ni bersesuaian dengan kelahiran Nabi SAW, tarikh hari lahirnya Nabi SAW. Maka salli ala Sayyidina Muhammad, ada sahabat yang tak setuju. Sebab apa? Sebab ini merupakan cara yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menggunakan kalender tarikh kelahiran Nabi Isa AS sebagai permulaan kepada kalender depan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mai pula yang cadang, apa kata kalau kita gunakan tarikh kewafatan Nabi SAW. Kalau wafat, tak boleh. Ini sama macam panggil orang Majusi. Orang Majusi ni dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menggunakan ataupun mengagung-agungkan tarikh-tarikh kematian orang penting kalangan. Tak semua juga. Lepas tu ada seorang cadang, apa kata kalau kita gunakan dan mulakan kalender Islam kita ni dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tarikh hijrahnya Nabi SAW. Mai pula yang cadang, apa kata kalau kita pasal gunakan tarikh kewafatan Nabi SAW. Kepentingan hijrah itu sangat penting dan impact dia sangat besar dalam kehidupan orang Majusi ni. Dia kat sinilah tuan-tuan datangnya aman. Dapat Nabi SAW ada 2 isu yang kita bincangkan. Yang pertama, tuan-tuan tengok macam mana amanahnya Nabi SAW dalam menguruskan harta-harta orang yang diamanahkan kepada dia untuk sallallahu alaihi Muhammad, untuk dia jaga. Waktu Nabi SAW duduk di Madinah, di Mekah, walaupun ada di kalangan orang-orang musyrikin yang tak beriman dengan Nabi SAW, tetapi tetap mereka menjadikan Nabi SAW ni sebagai tempat mereka nak simpan harta-harta mereka ni. Harta-harta yang penting, harta-harta yang
yang ada keperluan-keperluan tertentu sebagainya, dia akan bagi Nabi SAW untuk uruskan hal tersebut. Nabi SAW untuk simpan hal tersebut. Ini menunjukkan bagaimana orang Islam tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, patut jadi orang yang paling amanah dalam urusan kehidupan. Tapi nampak gaya kita lah yang paling tak amanah sekali. Kita jadi fitnah pada agama kita sendiri. Nanti tengok kat tempat kerja, dekat office, salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang yang buat perangai tak elok ni adalah di kalangan orang Islam. Masuk kerja tak ikut waktu. Ni saya selalu kita ni tuan-tuan, patutnya orang Islam jadi orang yang paling amanah sekali. Orang Islam patut jadi orang yang paling amanah dalam urusan kerja. Orang Islam bukan orang kafir. Tapi kita lah orang yang paling tak amanah. Masuk kerja lambat. Orang masuk kerja salli ala sayyidina pukul salli ala sayyidina pukul 8, dia masuk kerja pukul 10, minta orang lain tolong punch card kan. Kadang masuk tu awal dah pukul 8, saat lagi keluar pula pergi duk buat apa ni, salli ala sayyidina Muhammad, pergi minum, pergi buat kerja dekat luar dan buat kerja personal dekat luar tu, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, padahal gaji ambil penuh, ada 3-4 jam dia tak kerja. Ni tuan-tuan, ni amalan-amalan yang kita buat yang kita rasa macam tak salah dah untuk kita buat. Tuan-tuan, orang tak kata kat kita tau, orang kata kat Islam. Saya pernah berjumpa dengan seorang. Dia cerita kat saya. Tempat kerja dia kata, dia ada seorang engineer kat tempat kerja dia. Engineer ni bukan Islam. Dia bukan Islam. Tapi punyalah engineer dia terdedah kepada apa? Dia terdedah kepada salli ala sayyidina Muhammad. Terdedah kepada apa tu? Ruang-ruang untuk rasuah. Dia terdedah kepada ruang-ruang untuk rasuah. Tapi dia ni lah punyalah tak mau. Punya tak mau. Jangan bagi walaupun sekupang ada, dia memang tak mau. Cerita ni. Sampai dia terkenal dengan apa? Oh, dengan engineer ni susah nak deal. Walau dia orang India. Bukan Islam. Yang duk buat kerja ni pula orang Islam. Sampai ke tahap digunakan sentimen-sentimen agama. Tengok, orang bukan Islam lagi duk buat. Yang duk buat ni orang Islam. Dia pun tak kata individu tu, dia pun kata agama. Kita jadi fitnah pada agama kita sendiri. Jagalah tuan-tuan, jaga. Sallallahu alaihi wasallam. Jaga amanah. Sebab orang Islam patut jadi orang yang paling amanah. Nabi ajak kita untuk amanah. Amanah dalam urusan kita. Amanah dalam pekerjaan kita. Amanah dalam tanggungjawab kita. Nabi SAW menyebutkan tentang Allahumma salli ala salat ayatun munafiqun salat. 3 tanda-tanda orang munafik. Betul. Yang pertama dia salli ala sayyidina Muhammad, idza hadatha kadzaba. Dia bercakap dia bohong. Kan? Perangai kita juga kadang-kadang. Jagalah tuan-tuan. Biar dia bercakap. Kata Nabi SAW apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qulil haq walau kana murran. Cakap baiklah, cakap betul lah walaupun pahit. Kalau rasa tak mampu nak cakap betul-betul, dia diam. Takut nak bergaduh, cakap lebih lagi jadi masalah, dia diam sudah. Lebih baik daripada duduk berpelik-pelik cakap bohong. Yang kedua, perangai orang munafik ni apa dia? Ciri-ciri orang munafik yang tak mau ada pada kita ni. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berjanji, dia mungkin janji. Ini pun tak amanah juga. Yang ketiga, ni, idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Ini perangai-perangai ataupun ciri-ciri orang munafik yang kita tak mau ada dekat kita. Jadi tuan-tuan, program kita ni lagi sekali pada alhamdulillah kepada sahabat-sahabat kita yang baru masuk. Program kita pada pagi ini dianjurkan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Saya nak minta apa benda ni? Yang pertama, tuan-tuan, kita ada sekarang ni ada lebih kurang 30 orang yang menyaksikan. Saya nak minta tuan-tuan 30 orang ni, yang pertama tuan-tuan tolong like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Kita dah tolong like page ni. Yang kedua, saya nak minta tuan-tuan tolong share kuliah ni. Ada 30 orang, saya harap 30 orang tolonglah klik share je kat bawah tu, kemudian post dekat page, dekat Facebook masing-masing. Tujuan dia supaya orang lain pun kenal dengan Dewan Dakwah
dan dapat membantu program-program yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah. Saya salah seorang daripada Exco Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Okey, saya nak explain sikit pada sahabat-sahabat yang baru masuk. Dewan Dakwah ini duduk di bawah naungan Majlis Dakwah Negara. Duduk di bawah naungan Majlis Dakwah Negara. Dan salih alaihi Muhammad. Dalam Majlis Dakwah Negara ni, dia ada dewan-dewan dia. Ada Dewan Kebajikan, ada Dewan Pendidikan, ada dewan, macam-macam dewan. Dan salah satunya ialah Dewan Dakwah Negara. Dewan Dakwah. Dewan Dakwah bergerak di bawah Majlis Dakwah Negara. Dewan Dakwah ni fokusnya ialah dakwah. Fokusnya adalah dakwah. Dan kita bermatlamat suatu hari nanti di antara matlamat Dewan Dakwah ialah kita akan mewujudkan kadir-kadir baru dakwah. Dia panggil da'i-da'i untuk berdakwah dalam masyarakat. Dan oleh yang demikian, maka kita mula membuat kluster-kluster ataupun dia panggil apa tu? Kluster lah ataupun bahagian-bahagian tertentu untuk kita fokuskan kepada dakwah. Ada kluster kebajikan untuk fokusnya untuk berikan bantuan kebajikan. Ada kluster media untuk buat dakwah untuk media. Ada klusternya IPT dan belia. Dan saya sendiri diamanahkan untuk menjaga kluster ataupun Allahumma salli ala Muhammad kluster dakwah kepada korporat. Dakwah kepada korporat. Jadi dan salah satu program yang kita buat ialah program yang saya in charge semalam ni, iaitu dakwah kepada orang asli. Itu dakwah-dakwah program-program yang kita buat. Jadi saya sangat mengharapkan tuan-tuan supaya kita sama-sama dapat membantu Dewan Dakwah ni. Paling tidak tuan-tuan kongsikan video ni, maklumkan tentang kewujudan dan keberadaan Dewan Dakwah ni. Supaya orang kenal tentang Dewan Dakwah ni dan apa program-program kita buat, sebab kita tak mampu untuk bergerak sendirian. Kita kena bergerak secara tim, secara berjemaah. Dan saya harap sahabat-sahabat saya yang bersama dengan saya dalam Usratuna, sentiasa istiqamah dengan saya, bantu saya, kita akan buat kerja sama-sama dalam program-program dakwah yang dianjurkan oleh Dewan Dakwah. Dan yang ketiganya, pertama tadi saya minta saya minta yang pertamanya tolong like page, yang keduanya kita share, dan yang ketiganya kita kepada sahabat-sahabat yang rasa punya lebihan untuk memberikan sumbangan, boleh berikan sumbangan supaya kami dapat melaksanakan program-program dakwah ini dengan lebih berkesan. Nombor akaun ada di atas tu, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, amanah. Apa yang Nabi SAW buat tuan-tuan? Nabi SAW megang amanah dan Nabi SAW ajak kita untuk menjaga amanah. Salli ala Muhammad. Nah, barang-barang yang disimpan oleh Nabi SAW, Nabi serahkan. Siapa yang serahkan? Sayyidina Ali serahkan kembali kepada orang-orang yang menitipkan atau meminta Nabi SAW untuk simpan barang tersebut. Yang pertama, amanah dari segi material atau harta. Yang kedua tuan-tuan, ialah amanah agama. Amanah agama. Bila Nabi SAW berhijrah dan para sahabat berhijrah, sampai tinggal seluruh daripada harta benda dia. Saya kita dengar tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, dia ni orang Rom, asal daripada orang Rom. Rom ni tempat hebat waktu tu. Kira Rom ni dia ni kuasa besar pada waktu tersebut. Tapi Suhaib Ar-Rumi ni tuan-tuan, dia mencari Nabi. Dia mencari agama. Sampai ke tahap dia ditangkap jadi jadi hamba dan sebagainya. Kemudian bila dia sampai di Mekah, dia jadi orang berniaga. Dia start berniaga dan perniagaan dia maju. Jadi orang yang hebat dalam perniagaannya. Tuan. Lalu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila dia masuk Islam dan Nabi SAW perintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berhijrah. Tuan-tuan tengok pengorbanannya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi tuan-tuan, dia keluar sampai dia bawalah harta dia. Itu harta dia. Dia bawa simpanan perniagaan dia. Itu pun dia dah tinggal dah sebahagian. Kedai dia lah, perniagaan dia. Dia orang berniaga yang hebat. Lalu bila sampai dekat dengan sepadan nak keluar daripada Mekah, ditahan dia oleh orang-orang musyrikin.
nak tahan. Lalu dia berkata, kamu nak keluar, kamu dulu datangnya miskin, kamu keluar pun kamu miskin. Dia kata, oh itu sajakah? Itu sajakah syarat untuk aku keluar dengan ikut Nabi? Itu saja, bagi harta-harta kamu. Dia boleh bagi tahu, okey dekat tu ada simpan harta sekian-sekian, dekat sini ada simpan harta sekian-sekian, dekat sini ada rumah dia, ni kat mana. Kalau kamu nak, kamu ambil semua. Dengan rela hati tuan-tuan, dengan tenang hati dia boleh offer. Subhanallah, maksudnya pasal apa dia boleh offer itu? Sebab dia tahu janji Allah itu lebih besar. Perniagaan dengan Allah itu jauh lebih hebat lagi. Dan dia akan dapat nak bandingkan dengan harta yang dia simpan. Tuan-tuan, subhanallah, sebab tuan-tuan. Maka pasal apa sahabat-sahabat boleh buat sampai macam ni? Ingat, peristiwa hijrah ni berlaku 2 kali. In exact 3 kali. Tapi 2 kali dia pada kedua tempat. 3 kali kedua tempat. 2 kali berlaku hijrah ke Habasyah. Jaga Habasyah. Salih Allah Muhammad. Grup pertama pergi, kemudian dengar kata dah okey dekat Mekah. Dia pun balik. Tiba-tibanya tak okey. Kemudian patah balik pergi ke Habasyah. Saya pernah sampai ke Habasyah tu, dekat Utopia tu. Nak sampai ke Utopia tu pun, subhanallah tuan, tak senang. Mereka berjalan kaki daripada Mekah sampai ke Jeddah. Daripada Jeddah naik bot, naik sampan tuan, lintas Laut Merah. Sampai ke Eritrea, ke Pulau Dahlak, nama tempat tu. Sampai ke Eritrea tu, jalan kaki pula tuan-tuan. Daripada tempat tu 1000 kilometer lebih. Nak pergi ke Aksum, tempat istana Raja Najasyi tu. Lebih 1000 kilometer. Jalan bukit-bukit gunung anak tu. Oh, saya tengok pun teriak kan. Kata, dahsyat betul bila pengorbanan mereka ni. Subhanallah, dalam saya semua. Anda, pasal apa? Nak jaga agama. Kemudian, tuan-tuan, Rasulullah Alaihi Muhammad, 2 kali, lepas tu balik, tepi pula. Kemudian, dengan jumlah yang lebih ramai. Kemudian, peristiwa hijrah yang berikutnya ialah peristiwa hijrah yang Allah perintah pada Nabi SAW untuk berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah. Tuan-tuan, pasal apa hijrah tu? Pasal nak jaga satu amanah sangat besar yang Allah bagi dekat Nabi dan para sahabat dan pada orang Islam turunnya, iaitulah agama. Amanah untuk jaga agama. Kita tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita kena jaga agama macam mana para sahabat menjaga agama. Amanah yang Allah bagi dekat kita ni sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Apakah amanah kita? Amanah kita ialah untuk menyampaikan agama kepada orang lain. Nabi SAW dan para sahabat duduk di Mekah. Tuan-tuan, Allah turunkan, Allah bagi hidayah kepada para sahabat di Mekah. Tapi bila duduk di Mekah, terdapat kekangan-kekangan untuk menyampaikan agama. Kata dekat Nabi SAW, kalau kamu nak buat ibadat, buat seorang-seorang kamu. Kamu nak kaya, bagi harta. Kamu nak perempuan, untuk kamu kahwin ni, kami boleh bagi cara perempuan yang paling cantik sekali untuk kamu kahwin. Kamu nak apa lagi? Kamu nak jadi ketua kat sini, kamu boleh angkat. Kamu akan boleh angkat kamu jadi ketua. Tapi ingat, Salih Alaihi Muhammad, tolong stop, jangan dakwah. Jangan duk sampaikan dakwah ni pada orang. Lepas tu Nabi kata apa? Kalau kamu boleh turunkan bulan, turunkan matahari, tetap kat apa kanan kiriku. Tak suruh aku stop. No, jangan stop. Dalam Salih Alaihi Tapi para sahabat nak menyampaikan agama tak boleh. Semua sembunyi-sembunyi. Siapa yang nampak ada agama sikit tuan-tuan, macam Khabbab bin Al-Arat. Apa salahnya saya nak masuk Islam? Apa salah? Salah ke saya jadi orang Islam? Oh, tak salah. Dia ambil tuan-tuan ni, bos dia tu, Salih Alaihi Muhammad, Ummu Ammar, ambil besi yang tengah duk masak tu tuan-tuan, merah tu, ambil letak atas kepala dia ni. Berasak kepala dia. Jatuh pingsan dia. Tak cukup dengan tu. Tak bara pula, tak bara panjang-panjang tu, tak bara. Diseret daripada, dibaring ke atas bara tu, diseret daripada hujung sampai hujung. Sampai lekang daging-daging dari belakang ni. Pasal apa? Pasal Islam. Bukan cerita nak ajak orang untuk masuk Islam. Bukan cerita nak ajak orang masuk Islam lagi. Dia nak tunjuk dia orang Islam pun tak boleh. Habis tu apa dia buat? Bila berlakunya hijrah tuan-tuan, maka di sana Islam pun expand, berkembang. Sampai boleh pergi 1/3 dunia Islam, tuan-tuan. Dan Islam, tuan-tuan, pendukung Islam ataupun pengikut Nabi SAW, tuan-tuan, dia antara pengikut Nabi
paling apa ni penganut agama yang paling besar dalam antara yang terbesar dalam dunia nanti. Dan dia akan berkembang sampai ke hari kiamat. Dan tuan Allah SWT, pasal apa? Pasal para sahabat sanggup untuk berhijrah demi menunaikan amanah yang Allah bagi kepada mereka sebagai khairu ummah untuk mengajak orang kepada kebaikan dan menjauhkan orang daripada kemaksiatan. Kita nampaklah benda macam tu amanah Allah bagi kita. Para sahabat dah tunai dah tanggungjawab mereka. Pergi perang tuan sampai ada yang terbunuh dalam perang Badar, dalam perang Uhud, apatah lagi sampai 70 orang sahabat terbunuh, sampai Nabi SAW pun luka parah. Sebabkan apa? Sebab nak menunaikan amanah untuk ajak orang kepada Islam. Sallallahu alaihi Muhammad, ajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada kebaikan dan halau orang daripada kemaksiatan. Kita kena teruskan usaha tu. Kita kena buat. Dan kita kena buat, kita kena teruskan amanah yang Allah bagi dekat kita untuk menyampaikan agama. Dan kalau perlu kepada penghijrahan, kita perlu pada hijrah. Dan Nabi SAW sebut tentang Sallallahu alaihi Muhammad, tidak ada hijrah lagi selepas daripada Fath Mekah. Tak ada hijrah lagi, hijrah maksud pindahan secara fizikal dari tempat-tempat, tak ada lagi dah kecuali jihad dan niat. Kecuali jihad dan niat. Sallallahu alaihi Muhammad. Hijrah jihad, hijrah untuk berjihad ya Allah, dan hijrahnya niat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hijrah kita, hijrah daripada keburukan ke arah kebaikan. Hijrah kita daripada orang yang hanya berpegang agama ni untuk diri kita. Kita berhijrah kepada satu lagi posisi kehidupan kita yang agama ni kita nak sampaikan kepada orang lain. Dan sampai bila kita yang duk ikut kuliah ni tuan-tuan nak simpan agama ni kat kita seorang-seorang lagi? Kita jadi orang Islam, Ustaz saya boleh buat ibadat saya seorang-seorang cukup lah Ustaz. Sedangkan orang lain di luar sana penuh dengan kemaksiatan. Faham tak ni? Dalam kisah yang Allah ceritakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Al-Quran, Ahlul Qaryah, orang Yahudi yang dipanggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang langgar perintah Allah. Allah kata jangan pergi tangkap ikan pada hari-hari ni. Hari Sabtu tak boleh tangkap ikan, hari lain boleh tangkap ikan. Dia pertama hari Sabtu tu pula lah ikan naik banyak-banyak apa dia buat? Dia bertipu. Dia pergi tahan bukanya hari Jumaat, dia ambilnya hari Ahad. Cerdiknya orang Yahudi. Maksudnya dia perbuat maksiat, dia pelanggar perintah Allah ni. Kenapa maksudnya dia pelanggar perintah Allah? Tapi tuan-tuan, waktu tu Allah nak turunkan bala. Allah nak jadikan mereka ni tuan-tuan, Allah tukar mereka ni jadi macam monyet, macam kera. Tuan-tuan, waktu tu bila ada orang buat maksiat di kalangan orang Bani Israel tu, ada 3 kelompok orang yang di kalangan mereka. Balik pada kita ni, macam kita ni. Kalau ada orang maksiat di kalangan kita ni, ada orang buat maksiat, ada 3 kelompok manusia yang akan terkesan dengan maksiat. Kita tengok kita duduk kat mana. Yang pertama, Sallallahu alaihi Muhammad, kelompok yang pergi join sekali. Dia pergi join sekali, Sallallahu alaihi Muhammad. Dia tengok ada orang maksiat, macam best lah, dia pun buat sekali. Cerdik lah, dia kata, terror lah. Pandai dia mana buat lah. Kita kena buat macam tu juga. Dia pun tiru sekali. Tu kelompok pertama. Kelompok pertama ni, kalau Allah turunkan azab ataupun Allah nak binasakan, sekali-kali dengan dia panggil. Pertama. Kelompok kedua, ialah kelompok orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia nampak kemaksiatan, dia tak redha. Dia tak redha. Tapi dia buat tak tahu. Biar dia buat. Faham ni? Ada orang buat maksiat. Dia fikir dia apa? Kita duduk sibuk apa hal dia apa? Kita sendiri pun tak selesai banyak benda lagi. Asal boleh ulang alik ke masjid. Asal tiap-tiap pagi boleh tengok kuliah. Asal tiap-tiap hari boleh ikut online kuliah. Cukuplah. Cukuplah untuk aku. Dia kira macam tu. Dia rasa cukup dah untuk dia. Orang ni pun kalau kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni pun kalau Allah turunkan bala, dia pun kena sekali. Pasal apa dia kena? Pasal apa orang ni kena? Pasal dia tak rela. Dia tak pergi buat pun. Sebab dengan diam dia itulah yang menyebabkan maksiat tu makin berkembang. Ni? Disebabkan diam dia tu lah. Orang tu terus buat maksiat. Maksiat tu masih berkembang lagi. Tak berhenti-berhenti. Ni? Dan orang tu, orang yang buat maksiat tu pula boleh kata,
Dia kata, hampa duk sibuk pasal apa? Tengok tu imam tu pun tak nasihat kami pun. Ustaz tu pun tak nak tengok kami, hampa ni siapa nak tengok kami? Ustaz. Kita pula jadi fitnah. Dia faham tak ni? Dah Rasul lihat semua. Kita pula jadi fitnah. Dengan kita diam tu menyebabkan dosa dan maksiat tu makin. Ingat. Yang ketiga, siapa? Orang yang tak redha dan dia melakukan sesuatu untuk berhentikan maksiat tersebut. Orang ni je akan selamat. Dia buat amar makruf, dia buat nahi munkar. Dia halang orang tu daripada buat maksiat. Tuan-tuan, dia fikir macam mana nak berhentikan maksiatan tersebut. Dia pergi jumpa dengan autoriti ke, dia jumpa dengan Salih Al-Zamat orang-orang yang ada berkenaan ke, yang boleh ditolong, yang boleh selesaikan masalah. Faham tak? Jadi dalam urusan kehidupan kita, tuan-tuan, kita bukan sekadar Salih Al-Zamat, kita bukan sekadar tengok ada maksiat depan kita dan kita buat diam-diam, tapi kita kena buat sesuatu. Kita ni khairul ummah, kita ni sebaik-baik umat. Ada tanggungjawab yang kita kena buat. Apa tanggungjawab kita? Kita kena pastikan, insya-Allah, kita melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita untuk ajak orang kepada kebaikan, halang orang daripada maksiat, dan kita beriman kepada Allah dengan perintah tersebut, dan kita kena buat sedaya yang termampu boleh kita buat, tuan-tuan. Dan Allah sebut dah, kamu tak mampu nak buat seorang-seorang. Salih Al-Zamat, kita kena buat apa? Kita kena buat secara berjemaah, grup. Salih Al-Zamat, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu, orang-orang yang melaksanakan al-khair, ini ajak orang pada Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak orang kepada kebaikan, suruh orang buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, halang orang daripada melakukan kemaksiatan. Wa ulaika humul muflihun, orang ni sahajalah yang akan mendapatkan kejayaan, yakni syurga Allah SWT. Tuan-tuan, duduklah dalam posisi masing-masing untuk kita melaksanakan perintah Allah ni. Amanah kita untuk menyampaikan agama. Duduk dalam posisi masing-masing. Ada tuan-tuan engineer, gunakan posisi tuan-tuan untuk berdakwah. Ada tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, arkitek. Ada tuan-tuan doktor. Ada tuan-tuan pekerja bawahan saja dekat pejabat. Ada tuan-tuan ni tukang sapu sampah, tukang kebun. Duduklah posisi mana pun, semua orang kita ni boleh melaksanakan mengajak orang kepada agama ni dalam posisi kita masing-masing. Macam sahabat kita yang uruskan kuliah kita pada pagi ni, Haris, kan, kita doakan kebaikan untuk kehidupan dia, dan dia susun, dia buat program, dia ni orang media untuk Dewan Dakwah. Kita ucap tahniah dan syabas program yang dia initiate ni. Allah akan bagi kebaikan-kebaikan. Atun Rubis, Kak Maliha, Mas Rifah, Aliza Hasan. Kita ada tanggungjawab kita yang kita dapat, dan kita buat dalam posisi kita. Mudah-mudahan Allah mengira dia sebagai amal soleh yang berpanjangan. Okey, cukup sekadar tu. InsyaAllah saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita, insyaAllah. Ucap terima kasih dan syabas dan tahniah kepada Haris dan Dewan Dakwah. Dan jangan lupa untuk kita like page Dewan Dakwah ni. Kita kongsikan page ni kepada sahabat-sahabat di page di FB kita, dan kita bantu sekadar mana yang kita mampu untuk bantu, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita di akhirat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.